Okey, baik, bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Hari ini, slot pertama di siaran Selamat Pagi Malaysia, kami nak berkongsi kepada anda berkenaan dengan satu topik, pelancongan dan ancaman industri penginapan. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan ancaman-ancaman ini dan juga memberikan kesedaran kepada anda, kita bersama dengan dua orang tetamu kami bawakan di studio pada pagi ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Dr. Sri Ganesh Michael, Presiden Hotel Budget and Business Malaysia, MAIBA. Juga kami bawakan seorang lagi, Alan All, selaku pengusaha Hotel Budget. Selamat pagi untuk kedua-duanya. Selamat pagi. Okey, yelah sekarang ni bila sempadan dah dibuka, ramai orang rancak kan nak pergi melancong dan sebagainya. Ada yang tak dapat nak keluar negara disebabkan oleh bajet yang kekurangan dan sebagainya, tapi ramai juga yang memberi kesempatan untuk melancong dalam negara. Tapi sejauh mana tahap keselamatan tahap-tahap keselamatan pelancong-pelancong yang berada di Malaysia ini setakat ini, kalau Dr. Ganesh boleh kongsikan lebih dahulu. Okey, kalau nak dibandingkan tahap keselamatan, pelancong harus tahulah apa jenis penginapan yang dipilih untuk menginap. Adakah mereka menginap di suatu premis penginapan yang berlesen ataupun tidak. Kebanyakan pelancong bila premis-premis penginapan ini dijual secara dalam talian, mereka akan beranggapan bahawa premis tersebut adalah suatu premis yang berlesen. Padahal tidak. Ianya adalah langsung ada, kebanyakannya tidak berlesen, dan ada hotel yang berlesen, rumah persendirian dijadikan sebagai sebuah hotel yang tidak mempunyai lesen. Jadi pelancong harus tahu, tak kira domestik maupun antarabangsa, mereka harus tahu adakah penginapan tersebut adalah berlesen ataupun tidak. Apa bentuk ancaman yang orang ramai perlu cakna ataupun ambil maklum apabila mereka melancong dan sebagainya? Ya, mereka harus tahu jika premis penginapan tersebut berlesen, berdaftar dengan Kementerian Pelancongan, banyak perkara yang lain. Contohnya daftar, akan ada daftar siapa yang menginap sebelum ni, ada coverage of insurance, ada insurans, adakah selamat diduduki. Contohnya kalau di resort tersebut mempunyai kolam renang, adakah kolam renang itu telah disemak oleh contoh Jabatan Bomba kan. Contoh baru-baru ni bila ada penginapan yang tidak mempunyai apa-apa lesen ataupun tidak diberi nasihat oleh agensi-agensi terlibat, contoh seperti kejadian tanah runtuh di Batang Kali tersebut. Okey, baik. Itulah kita perlu ambil maklum sebenarnya berkaitan dengan perkara. Kadang-kadang kita rasa benda nampak mudah kan. Satu lagi trending sekarang ni kan, bila kita nak cut cost kan. Jadi kita cari penginapan yang murah, tapi kadang penginapan yang murah ni dia tidak menjaminkan keselamatan. Jadi kalau Alan All sendiri mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman sebagai seorang pengusaha hotel budget setakat ini. Sebenarnya kita ni we are in the midst of reopening, dan masa sekarang sebab kita memang struggle lah nak buka balik, sebab not only kita ada competition in terms of pricing among peer-peer hotels kita juga ada STRA yang menyebabkan dan menjejaskan bisnes-bisnes kita. So reverse back 10 tahun lepas, bisnes hotel memang bisnes yang lukratif, right? That's why kita ada masa yang kita nampak hotel-hotel memang booming, especially the budget hotels. Tapi sekarang yang peer-peer yang saya kenal, ramai pun dah tutup sebab memang susah. It's not because of, bukan disebabkan oleh COVID? COVID of course is one of the factor, tapi let's not bring this because I think it's a common understanding. Kita semua pun going through that phase, right? Tapi sekarang we're talking about just in the terms of reopening and sustaining business, itu pun memang kita tengah struggle sekarang sebab kita kena comply to a lot of compliances dari pihak-pihak to all the relevant authorities, or we have to comply to all the government compliances, right? The new compliances like the increase of tariff, the minimum wages.
so on and so forth. Jadi Dr. Ray, kalau berkongsikan terlebih dahulu apa itu STRA? Okey, STRA ini adalah short term rental. Berarti dia adalah sebuah rumah kediaman yang digunakan ataupun dibuat sebagai premis penginapan pelancong. Ya, contohnya di kondo-kondo, apartmen ataupun landed properties. Dia yang bukannya suatu premis perniagaan. Dia totally bukan satu premis perniagaan dan dia menjalankan perniagaan seperti sebuah premis penginapan ataupun hotel tersebut. Ya. Okey. Sejauh mana legal ataupun tidak perniagaan-perniagaan seperti ini? Baik, this is a very interesting question. Setiap perniagaan bila dijalankan di Malaysia harus dikawal oleh satu undang-undang ataupun peraturan. Ya, harus dikawal selia dipanggil. Tetapi yang kita dapati adalah STRA ini tidak dikawal oleh mana-mana undang-undang. Langsung tidak dikawal. Dia boleh buat perniagaan dia atau menjalankan perniagaannya tanpa apa-apa peraturan, tanpa apa-apa kawalan. Ya. Ramai yang boleh duduk di premis tersebut tanpa ada daftar yang betul, tanpa ada coverage of insurance, macam-macam yang boleh dibuat. Contohnya apabila COVID melanda Malaysia, hotel dikawal selia oleh peraturan, oleh Kementerian Pelancongan, oleh kerajaan. You need to follow all the standard operating procedures, SOP. Tetapi kita dapati bila kita melayari platform-platform dalam talian ni yang menjual STRA secara ilegal, mereka masih boleh menjalankan perniagaan. Jadi ini isu dia. Jadi kita memerlukan bahawa STRA ini dikawal selia oleh satu peraturan. Apabila satu perniagaan ini tidak dikawal oleh apa-apa peraturan, dia akan menyebabkan dia adalah satu perniagaan haram lah. Yalah, walaupun mungkin dia boleh berikan kebaikan kepada pelancong. Yalah, bila dia illegal ni selalu ni dia murah sikit kan. Let's face it, apa-apa jua sekalipun, mana-mana yang orang kata yang tak halal ni caranya ni memang akan murah sikit kan. Jadi pada pandangan Alan sendiri, adakah ini boleh dikirakan sebagai satu persaingan ataupun mungkin barangkali bagaimana kita nak dengar POV daripada Alan sendiri? Persaingan tu memang yes, memang sejenis persaingan, tetapi the question is whether persaingan itu sihat ke tidak, right? Because as you said, kalaulah bisnes itu dioperate secara haram, maka hotel-hotel ni kita kena comply and we have standards to jaga, right? Supaya like Dr. Sri Ganesh kata, keselamatan as well as to comply to building punya the safety of the buildings, right? So benda-benda ni yang kita perlu lakukan supaya kita boleh menjamin keselamatan tetamu kita yang tinggal di hotel kita. Doktor, kalau boleh kongsi, ada tak sejak kebelakangan ni sebarang kes yang melibatkan STRA ini? Ya, STRA ini actually banyak isu yang kita dengar seperti public nuisance, ya, buat parti di dalam STRA, dan juga ada yang kita nampak baru-baru ni di Johor yang ada kes buat hari keluarga, lepas tu bergaduh yang jadi viral. Jadi perkara-perkara ni harus diambil maklumlah. Sebenarnya banyak perkara yang berlaku dan masih pelancong tidak faham bahawa tempat yang dipilih untuk menginap itu adalah amat penting sekali dan bukannya menginap di premis-premis yang tidak mempunyai lesen, tidak dikawal selia oleh mana-mana agensi ataupun peraturan. Yalah, kalau berlaku kes yang macam viral tu, doktor, apa tindakan yang boleh diambil terhadap premis-premis yang tidak berdaftar, yang tidak sah ini, dan juga adakah pelancong ataupun pengguna yang menggunakan premis tersebut boleh saman di bawah mana-mana akta ataupun undang? Saya rasa perkara ini harus diambil tindakan oleh pihak yang berwajiblah, agensi-agensi penguatkuasaan yang harus mengambil tindakan
tindakan terhadap, dia boleh nampak sekarang dunia cyber, kita boleh pergi ke Google, kita boleh pergi ke media sosial, membuat carian dan tidaklah memberikan alasan bahawa kami tidak menerima apa-apa aduan, jadi kami tidak boleh mengambil apa-apa tindakan. Sepatutnya boleh diambil. Malah apa yang berlaku adalah premis-premis penginapan yang berdaftar dan berlesen diambil tindakan. Dia datang, awak harus membayar cukai. Contoh agensi KPDN datang cek adakah kita ada meletak tanda harga, kan, cukai untuk custom, SST ada bayar ke tidak. Tetapi untuk yang premis-premis seperti ini tiada apa-apa kawalan. Dan yang paling penting sekali kita lepas yang baru-baru ini adalah peningkatan tarif elektrik. Baik, bila peningkatan tarif elektrik, hotel semua adalah dalam bidang perniagaan harus membayar tarif yang berlainan. Tetapi adakah adil untuk pengusaha-pengusaha hotel yang berlesen dan berdaftar ni bila yang tidak berdaftar ni dia membayar tarif kediaman. Adil ke tidak? So ini yang disuarakan oleh pengusaha-pengusaha, oleh ahli-ahli persatuan. Adakah perniagaan ini adalah satu persaingan yang sihat? Malah yang kita dapati persaingan ini adalah langsung tidak sihat dan tidak diambil oleh apa-apa tindakan. Kita faham setiap peraturan memerlukan masa untuk dibuat, dikeluarkan. The world is evolving, tetapi harus segera. Perkara ini telah diluahkan, telah dibincangkan. Saya sendiri telah menghadiri banyak sangat mesyuarat berkenaan perkara ini dan tiada apa-apa tindakan yang diambil. Yang kita nampak dia akan hanya menuding jari kepada kementerian-kementerian berkaitan, tetapi tidak akan ada penyelesaian. Jadi kita memerlukan suatu penguatkuasaan ataupun suatu peraturan untuk kawal selia perniagaan-perniagaan seperti ini. Ialah tujuan topik kita ni untuk membela nasib pengusaha-pengusaha hotel di luar sana. Sekarang ini tersepit dengan situasi banyak faktor luaran dan juga dalaman, kan. Ditambah pula dengan mereka yang mengusahakan SCRA tanpa sah ni, kan, tidak sah. Bagaimana kalau Ellen boleh kongsikan pengalaman Ellen setakat ini apabila mengusahakan hotel-hotel bajet dan apabila munculnya lambakan SCRA yang tak sah ni, yang tak berdaftar dan sebagainya. Apa yang perlu dilaksanakan oleh Ellen sendiri untuk memastikan agar perniagaan Ellen boleh kekal stabil setakat ini? Mengekal stabil bagi yang kita yang ingin membuka semula dan mengusahakan balik bisnes hotel kita, kita perlu first thing memastikan tata tertib to run the business is well maintained. So seperti servis kita, seperti bilik-bilik yang bersih, building-building yang selamat, all these things we have to pastikan supaya at least yang itu kita boleh membuat perbezaan antara kita dengan STRA. Dan selain itu, of course, harga is always, pricing always menjadi masalah kita, tetapi kita dengan with our business pride, kita kena memastikan all these tata tertib fully dilakukan dalam bisnes kita, supaya in the end of the day, in long run, tetamu-tetamu kita akan fahamlah the difference between staying in STRA dan tinggal di hotel-hotel yang berlesen. Orang kata the cheapest marketing lah, word of mouth, kan. Kalau bukan short term, long term, kalau bukan yang lain datang, mungkin yang sama datang, ataupun rakan kepada yang pernah datang sebelum ini pun boleh datang. Word of mouth itu penting lah, yang kalau kita nak bandingkan dengan cara-cara marketing yang lain, mungkin sedikit kosnya sedikit tinggi. Okey, itu sahaja sebenarnya kesempatan kita ada ni untuk berkongsi berkenaan dengan isu-isu pelancongan ini dan juga antara ancaman yang diberikan ialah terhadap mereka yang menggunakan SCRA dan juga pengusaha-pengusaha dalam industri pelancongan ini. Terima kasih Ellen, terima kasih Dr. Sri Ganesh bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita secara ringkas dan juga padat hari ini.